Okay, off balik mic mati bising. Lambatnya record tu. Kenapa tak mula record? Slow line cikgu. Okay, dah mula record Awak boleh nampak atas tu dah merah kan? Okay, dah merah. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So, kita akan mulakan. Okay, untuk keperluan kelas ini, cikgu nak pelajar tingkatan 4 ada buku tulis dan buku teks. Pelajar tingkatan 5, buku tulis dan buku rujukan. Okay, so hari ini kita akan membincangkan soalan-soalan yang popular dan teknik jawapan berkesan. Okey, kita mulakan Okey, apabila ni soalan bab 1, tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey, soalan 1, jelaskan maksud perniagaan. 3 markah. Okey, jelaskan maksud perniagaan, 3 markah. Okey, kalau keluar soalan jelaskan ni, apa yang awak kena buat, pertama sekali awak cari kata tugas ataupun kata kunci dia. Okey, kata tugas ataupun kata kunci dia. Jadi dekat sini soalan ni ialah jelaskan. Jadi awak boleh bulatkan perkataan jelaskan tu. Okey, sebelum tu salin dululah soalan ni. Tulis dekat buku tulis awak. Jelaskan maksud perniagaan. 3 markah. Okey, dah salin? Dah. Okey. Dah salin. Okey. Lepas tu bila dia kata jelaskan, ini ialah kata tugas ataupun kata kunci dan awak tengok pembagian markah dia. Markah dia nak 3. Jadi apabila 3 markah, kena berikan 3 fakta. Okey, jadi jawapan dia boleh rujuk buku teks. Cuba tengok buku teks. Dia tanya tadi apakah maksud, jelaskan maksud perniagaan. Okey, buku teks. Semua rujuk buku teks boleh tengok buku teks. Muka surat 5. Buku teks muka surat 5. Ada ke yang baru nak masuk ni? Tak ada pun. Tunggu sekejap sangat jam ni. Tahu kenapa? Cikgu punya slow sangat internet.
Okey, sebelum tu buka buku teks muka surat 5 untuk pelajar tingkatan 4 dan pelajar tingkatan 5 tak ada buku teks, awak rujuk kepada buku rujukan. Apabila dia minta 3 markah tu, awak cuma memberikan 3 fakta. Okey, jadi yang awak boleh tulis dalam buku teks ni dia ada tulis aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan. Okey, jadi boleh tuliskan aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli barang atau perkhidmatan. Kat situ dah dapat 1 markah. Okey, sangat slow ni, tak boleh nak add gambar. Cikgu baru nak add gambar tapi tak boleh masuk ni. Sepatutnya dapat masuk gambar. Jadi awak tuliskan jawapan dia. Okey, dia buat jawab dalam bentuk point saja. Jadi awak tuliskan yang pertama, jelaskan masuk perniagaan. Awak tuliskan yang pertama ialah aktiviti. Besar pula semua cikgu buat. Okay. Aktiviti urus niaga. Aktiviti yang melibatkan. Yang melibatkan urus niaga, jual, beli. Okay. Mesti ada dia punya ni, iaitu barang atau perkhidmatan. Okey. Ini dah dapat 1 markah. Okey. Lepas itu, ni baru 1 point ni. Baru dapat 1 markah. Okey. Point yang kedua. Melibatkan siapa? Kita jual dan kita beli barang ni melibatkan 2 pihak kan, iaitu kita point yang kedua melibatkan penjual dan pembeli. Okey, betul. 2 pihak iaitu penjual dan pembeli. Sambil cikgu tulis ni pun awak pun jawapan dekat kertas awak. Okey. Dan yang ketiga, okey, untuk apa kita jual barang atau perkhidmatan tadi? Untuk memuaskan keperluan dan kehendak. Keperluan dan kehendak manusia. Betul memuaskan keperluan dan kehendak manusia. Okey, boleh bagi lebih tak? Boleh. Boleh bagi lebih kan? Okey, apa yang seterusnya? Ambil lah. Okey, yang seterusnya apa? Kita boleh bagi apa lagi? Tujuan. Kenapa kita niaga? Selalu cikgu sebut ni. Apa dia? Cara hidup. Bertujuan untuk apa? Mendapatkan keuntungan. Bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Okey, ni jawapan lah, boleh salin jawapan. Okey, untuk mendapatkan 3 markah, bagikan dia 3 point. Jawab dalam bentuk point yang ringkas saja. Ni awak boleh rujuk buku teks muka surat 5, tingkatan 4, buku teks. Okey, jadi beginilah dia punya jawapan. Aktiviti yang melibatkan urus niaga, jual beli barang dan perkhidmatan. Okey, apabila ada perkataan jual beli barang atau perkhidmatan, okey, ni dapat 1 markah. Okey, 1 markah. Okey, lepas tu melibatkan 2 pihak iaitu penjual dan pembeli, dapat lagi 1 markah. Memuaskan keperluan dan kehendak manusia ataupun pengguna, dapat lagi 1 markah. Okey, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat lagi 1 markah. Tapi sebab
dia 3 markah. Okey. Jadi pemeriksa akan bagi awak maksimum dia akan bagi 3 walaupun awak bagi 4. Okey? Boleh? Setakat ni? Boleh. Boleh semua? Okey. Boleh. Okey, ni soalan 1. So kita pergi soalan okey. Okey. Jelaskan kepentingan keuntungan perniagaan. Okey, jelaskan kepentingan keuntungan perniagaan. Dia punya kata tugas jelaskan. Kalau jelaskan ni awak tengok markah. Biasanya kalau markah yang secara ganjil ni macam tadi 3, 5 biasanya dia nak fakta. Dia nak fakta ataupun yang kaitan dengan keuntungan perniagaan. Okey, yang ini kalau dalam buku teks awak tengok muka surat 7. Buku teks tingkatan 4 muka surat 7. Okey, muka surat 7. Sebenarnya cikgu ada sediakan gambar ni tapi dia tak nak keluar, lambat sangat. Okey, ada pelajar masuk. Okey. Dia lambat sangat, slow sangat bila kita nak loading gambar. Jadi harap bersabarlah ya. Sekejap cikgu petikkan sekejap. Slow sangat bila nak keluarkan gambar tu. Tak apa. Cikgu cuba lagi. Okey. Soalannya tadi apa? Jelaskan kepentingan keuntungan perniagaan. Kalau dekat buku teks tingkatan 4 muka surat 7. Kenapa keuntungan ni penting kepada sesebuah perniagaan? Soalan 2 Sekejap. Tengok soalan 2. Soalan 2. Okey, soalan 2 ni gambar pun lambat keluar. Jadi yang pertama dekat buku teks tu tahap keuntungan yang diperolehi boleh dijadikan petunjuk jika perniagaan itu berjaya. Okey. Dijadikan petunjuk kejayaan sesebuah perniagaan pun boleh terima kalau awak tulis macam tu. Okey. Sekejap. Mana ni? Cikgu join dulu. Okay, dekat skrin awak keluar apa? Ada tak? Boleh nampak kan? Ada kan? Boleh. Okey. Soalan tadi kan dia tanya jelas Boleh. Boleh. kepentingan keuntungan perniagaan 5 markah. Okey, jadi kita tengok buku teks. Okey. Muka surat 7 tu. Okey.
Jadi awak ambil untuk dapatkan 1 markah, semuanya 5 markah, awak ambil yang pertama ni. Dijadikan petunjuk jika perniagaan itu berjaya. Okey, dijadikan petunjuk jika perniagaan itu berjaya. Jadi tuliskanlah jawapan dalam bentuk poin juga. Okey. Sebagai petunjuk kejayaan, ambil ayat tu awak olah sedikitlah. Sebagai petunjuk kejayaan sebuah perniagaan. Okey, tu poin yang pertama. Dapat 1 markah. Okey. Lepas tu yang kedua lagi, poin yang kedua, tengok balik dekat buku teks tadi. Okey. Mampu bersaing di pasaran. Jadi awak boleh apa? Awak boleh buat ayat apa? Mampu bersaing di pasaran. Kebolehan ataupun keupayaan, melambangkan keupayaan, menggambarkan, melambangkan, awak boleh guna ayat tu. Okey. Melambangkan ataupun menggambarkan keupayaan perniagaan bersaing. Okey, yang ketiga, okey, apa lagi? Melambangkan imej dan kecemerlangan sebuah perniagaan. Jadi yang ketiga, melambangkan imej dan imej dan apa tadi? Kecemerlangan. Dan kecemerlangan sesebuah perniagaan. Okey. Seterusnya, poin yang keempat, kita tengok lagi apa yang kita boleh. Apabila sesebuah perniagaan telah berjaya memaksimumkan keuntungan, perniagaan tersebut bertanggungjawab untuk menyumbang semula sebahagian daripada keuntungan kepada masyarakat setempat. Jadi apa kita nak buat? Melalui keuntungan tadi, dia kata menyumbang kepada masyarakat setempat ni menjalankan kerja-kerja apa? Kerja-kerja sosial. Jadi awak boleh tulislah. Perniagaan akan menyumbang keuntungan. Salah tulis ni, ada typo, betul kan? Akan menyumbang keuntungan, akan menyumbang keuntungan pada masyarakat melalui kerja sosial. Kerja sosial bagi cikgu contoh kerja sosial. Apa kerja sosial? Seperti apa? Cikgu pernah terangkan dalam kelas. Bagi derma kan, buat stesen bas ke, apa-apa ke, bagi sumbangan komputer ke sekolah, macam-macam lah. Dalam bentuk derma ataupun dia buat apa-apalah yang dia akan gunakan nama syarikat dia. Contohnya macam stesen bas, dia letaklah logo dia nanti dekat stesen bas tu untuk kegunaan masyarakat ataupun dia sumbangkan komputer ke makmal sekolah. Okey. Ni baru berapa markah ni? Baru 4. Okey, apabila kita maju, perniagaan kita maju ni kita berfikir sedikit, kita gunakan tahap kemahiran berfikir kita daripada logik semua yang kita dah tulis ni. Apabila perniagaan kita maju, perniagaan kita boleh bersaing, dapat tak kita menarik minat pelabur? Pelabur untuk membesarkan lagi perniagaan, kita cari pelabur, investor. Jadi kita boleh tuliskan dapat menarik minat pelabur untuk melabur modal dalam perniagaan. Okey. Lagi apa kita boleh fikir secara logik kalau kita nak buat pinjaman? Penting tak ni? Keuntungan? Penting kan? Boleh respon tak? Boleh dengar tak cikgu cakap? Ya. Boleh Boleh. 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 Lain
Seterusnya awak boleh bagi yang keenam. Okey, apa? Sebagai sokongan apa? Untukannya apa? Sebagai bukti sokongan. Bukti sokongan untuk mendapat apa daripada bank? Dapatkan pinjaman di pihak bank. Okey, jadi ini semua ialah contoh jawapan yang awak boleh bagi. Okey, dah salin? Salin tak? Cikgu sabar Dah. sikit. Boleh nampak? Dah. Okey, jadi cikgu bagi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Okey, jadi soalan minta 5. Kat sini ada 6. Jadi dekat dalam buku teks tu pun ada 5. Jadi awak gunakan kemahiran berfikir awak, boleh tambahkan yang ada kaitan. Okey. Jadi dah 2 soalan, kita teruskan. Soalan yang ketiga. Salin dulu. Apakah perbezaan keperluan dan kehendak pengguna? 6 markah. Dia punya kata tugas dia ialah apakah. Ni kata tugas dia. Apakah. Okey. Perbezaan ni. Perbezaan. Perbezaan ni. Apabila perbezaan, cikgu kata mesti buat dalam bentuk jadual. Ingat lagi? Buat dalam bentuk jadual. Sini ialah KP, keperluan. Sini ialah kehendak. Slow komputer cikgu. Okey, sini ialah kehendak. Jadi listkan lah. Bila listkan 6 markah, maksudnya sini kena bagi 3, sini bagi 3. Keperluan dan kehendak yang dia nak tu 6 markah. Jadi buat pembahagian, sini 3, sini pun. Jadi kalau dalam buku teks ada tak perbezaan keperluan dan kehendak? Ada ke tak ada? Memuaskan keperluan dan kehendak pengguna di muka surat 6. Muka surat 6. Soalan 3 ni. Okey, sekejap. Soalan 3. Okey, ni. Memuaskan keperluan dan kehendak oleh manusia untuk meneruskan kehidupan. Ni 1 markah. Keperluan adalah terhad dan mudah dipuaskan. Keperluan sama bagi semua individu. Dah berapa ni? Awak tengok boleh pecah-pecahkan. Kemudian kehendak pula keinginan manusia untuk terus hidup dengan lebih selesa. Kehendak tidak terhad, sukar dipuaskan dan berbeza kepada individu. Jadi apabila kita jawab dalam bentuk jadual, kita boleh buat macam ni. Okey? Jadi yang pertama awak tuliskan. Yang pertama awak boleh tuliskan. Tadi apa? Keperluan perlu dipenuhi untuk terus hidup. Awak buatlah dulu. Kat atas tu buat tajuk dia keperluan. Ni dia buat tajuk kat bawah ni. Awak naikkan atas tadi kat jadual. Keperluan untuk terus hidup. Okey. Sorry. Okey, salin dulu. Tapi untuk kehendak pelengkap kepada keperluan ataupun awak boleh buat ayat dia tadi kalau ambil dalam buku teks menjadikan hidup lebih selesa. Hidup lebih selesa. Ada pun tak apa sebenarnya. Tapi keperluan mesti ada, mesti dipenuhi untuk terus hidup. Okey, berbeza dengan kehendak ialah lengkap kepada keperluan menjadikan, tambah sikit belakang ni, menjadikan hidup lebih selesa. Okey, jadi sini dapat 1 markah, sini dapat 1 markah. Okey. Keperluan adalah sama untuk setiap manusia. Semua orang benda yang sama dia perlukan, iaitu makanan, tempat tinggal, pakaian. Tapi kehendak berbeza-beza antara
seseorang dengan orang lain. Dah dapat sini 1 markah, 1 markah dan 4. Okey. Lagi apa tadi dia kata? Kalau dalam buku teks tadi dia kata keperluan adalah terhad. Terhad tu maksudnya dia yang asas saja, iaitu makanan, tempat tinggal dan pakaian. Okey, benda yang asas untuk teruskan hidup. Keperluan adalah terhad. Terhad. Jadi awak buat di sinilah. Keperluan adalah terhad. Yang sini tidak, kehendak tidak terhad. Sebab kehendak ni dia makin besar pendapatan awak, macam-macam awak nak beli kan. Tak semestinya benda yang asas saja. Awak nak benda-benda tambahan yang lain. Jadi di sini keperluan adalah terhad, kehendak tidak terhad. Jadi dah sini 1 markah, 1 markah. Okey. Lagi awak boleh bagi contoh. Contoh awak masukkan pun dapat markah. Awak bagi contoh keperluan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Contoh kepada kehendak apa? Iaitu apa? Kereta mewah, rumah banglo, barang kemas, benda-benda yang kalau tak ada pun kita masih boleh hidup. Okey? Boleh tak? Boleh buat jadual ni? Respon cikgu Boleh. sikit. Boleh. Boleh Jadi awak Boleh. mesti sama yang okey, bagus. Okey, kalau awak tulis sini mesti dipenuhi untuk terus hidup, kehendak pula pelengkap kepada keperluan menjadi hidup lebih selesa. Keperluan terhad, kehendak tidak terhad. Keperluan adalah sama untuk setiap orang, kehendak berbeza-beza bagi setiap individu. Okey, lepas tu contoh makanan, pakaian tinggal, contoh kehendak kereta mewah, rumah banglo, barang kemas. Awak boleh masukkan dan dia ada tambahan poin lah ni, iaitu awak boleh tengok juga dia kata keperluan itu adalah tuntutan semula jadi. Yalah, barang asas kan, tuntutan semula jadi. Manakala kehendak pula dipelajari daripada pengalaman seharian. Kenapa dikatakan dipelajari daripada pengalaman seharian? Kerana apabila manusia itu dia ada pendapatan yang lebih, dia akan nak naik taraf hidup dia. Jadi dia belajar menaik taraf hidup. Kalau sebelum ni dah ada juga tempat tinggal, tapi tempat tinggal yang orang kata ala kadar saja, tapi ada duit lebih dia nak rumah. Kalau dulu duduk rumah flat, dia akan upgrade lah mengikut taraf hidup dia, nak beli rumah banglo pula. Okey, boleh? Untuk dapatkan 6 markah ni tadi, buat dalam bentuk jadual. Boleh Boleh. Dari tadi nak cuba masukkan gambar. Dari tadi nak masukkan gambar tapi tak boleh nak masuk gambar kat sini. Sayang sangat. Mungkin dia terlalu berat ni komputer cikgu. Okey, tak apalah. Maksudnya cikgu akan ambil daripada tu. Okey, seterusnya. Okey, soalan yang keempat. Okey. Kata tugas dia, kata tugasnya ialah nyatakan. Nyatakan ni pun macam jelaskan tadilah. Bila nyatakan, tengok markah. Cikgu kalau markah yang secara ganjil-ganjil ni, dia cuma nak fakta. Okey? Cuma nak fakta. Nyatakan ciri-ciri kontrak perniagaan. Okey. Soalan nombor 4. Kontrak perniagaan. Muka surat 7 juga ni dekat dalam buku teks. Kontrak ialah perjanjian yang dimeterai oleh dua pihak atau lebih. Dua pihak lah, dua atau lebih individu. Jadi awak boleh jawab lah dekat sini. Ciri-ciri ciri-ciri kontrak dimeterai. Dimeterai. Tadi tengok balik. Perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Jadi boleh tulislah. Perjanjian yang dimeterai. Buatkan jawapannya perjanjian yang dimeterai oleh dua atau lebih individu. Okey, ni poin yang pertama. Okey. Kemudian baru dapat 1 markah. Okey. Kita tambahkan lagi.
Poin yang kedua, kita tengok lagi apa yang boleh masuk. Pihak-pihak tersebut akan terikat secara sah kepada perjanjian yang telah dipersetujui. Jadi awak boleh tulislah pihak-pihak akan terikat secara sah kepada perjanjian yang dipersetujui. Tuliskan saja pihak akan terikat secara sah pada perjanjian yang dipersetujui. Okey. Poin seterusnya yang awak boleh tulis lagi. Melibatkan apa? Melibatkan Akta Kontrak 1950. Melibatkan Akta Kontrak 1950. Melibatkan Akta Kontrak 1950. Dah dapat 3 markah. Seterusnya bagi contoh. Ni ada contoh kan? Contoh kontrak perniagaan ialah kontrak jual beli barang dan kontrak sewa beli. Ada 2 tu dia bagi contoh. Kontrak jual beli barang, kontrak sewa beli. Jadi awak boleh ambil salah satulah. Awak tuliskan contoh seperti kontrak sewa beli ataupun kontrak jual beli barang. Okey, dan kita tengok lagi poin yang seterusnya. Kenapa perlu adanya kontrak perniagaan ini? Untuk melindungi pengguna dalam urusan perniagaan. Jadi tuliskan bertujuan melindungi pengguna dalam urusan perniagaan ataupun urus niaga. Okey, boleh tak? Ni. Cikgu besarkan sikit supaya awak boleh salin. Okey, boleh respon? Boleh. Okey, dah salin jawapan? Boleh. Dah salin jawapan? Sudah. Okey, soalan susah senang. Senang je kan? Sekarang ni soalan yang senang. 4 kan? 4 soalan. Okey. Soalan-soalan yang cikgu sebutkan ni antara soalan-soalan yang popular lah. Dan macam mana cara nak menjawabnya. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan nombor 5. Okey. Huraikan tujuan perniagaan. Ni tengok kata tugas dia. Kata tugas dia huraikan. Awak boleh bulatkan. Huraikan. Kemudian dia nak huraikan apa? Tujuan perniagaan. Dan markah ialah 5. Okey. Kata kunci ataupun kata tugas huraikan. Dan apabila 5 ni kita buat pecahan lah. Okey. Kita bagi bukan 2 fakta. Boleh bagi 1 fakta. Boleh bagi 1 fakta. Dalam 1 fakta tu kita bagi 2 huraian. Dan kita bagi juga 2 contoh. Okey. Jadi macam mana nak jawab? Ni soalan nombor 5. Awak tengok ni. Tujuan perniagaan. Kalau awak tengok buku teks ada di muka surat 11. Ni cikgu dah ambilkan ni. Tujuan perniagaan. Tujuan perniagaan adalah untuk menawarkan barang atau perkhidmatan oleh seorang peniaga atau organisasi kepada pembeli. Kalau awak tengok sini tujuan perniagaan ni, dia ialah tujuan dia hanya satu je faktanya, iaitu menawarkan barang atau perkhidmatan. Okey, di bawah barang atau perkhidmatan ni, kita ada 2 terbahagi kepada organisasi bermotifkan untung dan organisasi bukan bermotifkan untung. Jadi apa itu organisasi bermotifkan untung? Yang terlibat secara langsung dalam aktiviti pengeluaran dan penjualan barang atau perkhidmatan, iaitu dengan matlamat mendapatkan
keuntungan. Ini OBU. Dan lagi satu OBBU, dia bukan bermotifkan untung yang bermatlamatkan untuk memenuhi keperluan awam dan pelbagai bidang lain termasuk ni pendidikan, keagamaan, sosial dan budaya. Jadi macam mana cara nak jawab soalan ni? Macam ni. Okey. Awak tulis. Ini jawapan dia. Berapa markah tadi? Tengok ni. Huraikan tujuan perniagaan 5 markah. Cikgu kata bagi satu fakta. Jadi fakta dia apa? Yang warna biru ni. Ni fakta ni. Menawarkan barang dan perkhidmatan fakta. Dapat 1 markah. Okey? Lepas tu bagikan huraian. Dia nak 2 huraian. Apakah yang menawarkan barang dan perkhidmatan? Menawarkan barang dan perkhidmatan awak tulis. Aktiviti perniagaan ialah menawarkan barang dan perkhidmatan yang melibatkan OBU dan OBBU. Jadi apabila awak tulis macam tu, di fakta dah dapat 1 markah, awak tulis aktiviti menawarkan barang dan perkhidmatan dikeluarkan oleh melibatkan ataupun melibatkan 2 organisasi iaitu OBU dan OBBU. Okey, jadi kita jawab sama-sama. Nanti kan awak pening kepala. Tengok macam mana cara jawab. Kita buat. Uraikan tujuan. Jadi poin yang pertama fakta dia apa tadi? Menawarkan barang dan perkhidmatan. Okey, ini ialah fakta. Okey. Fakta. Cikgu warnakan lah. Fakta ni warnakan biru. Ni fakta. Okey, kemudian kita nak bagi apa? Huraian. Siapa yang menawarkan ini? Siapa yang nak menawarkan? Iaitu 2 pihak tadi. Iaitu melibatkan organisasi OBU dan OBBU. Dah dapat markah. Okey. Lagi. Apa OBU? OBU ialah boleh ambil kat sini. Terlibat dalam penjualan barang dan perkhidmatan. Okey. Jadi OBU ialah boleh tulislah. OBU ialah organisasi yang terlibat dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan. Okey, ni huraian lah. Okey. Huraian pertama, huraian kedua. Okey, cerita lagi tentang OBU. Untuk apa dikeluarkan barang dan perkhidmatan? Bertujuan untuk apa tadi? Bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Jangan tulis kat sini. Bertujuan untuk memaksimumkan. Kalau susah nak ingat memaksimumkan, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Pun boleh, cikgu terima juga. Okey, bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan. Okey, habis cerita OBU. Sekarang cerita pula OBBU. Okey, OBBU pula ialah, ceritakan. OBBU pula ialah, boleh tengok ni. Bertujuan memenuhi keperluan awam. Boleh masukkan. OBBU ialah, okey, dia bukan dalam pengeluaran barang tapi dia lebih kepada, kalau awak tengok dalam buku teks tu, OBBU lebih kepada apa tadi? Memenuhi keperluan awam.
untuk memenuhi keperluan awam. Okey, memenuhi keperluan awam dalam aktiviti apa? Dalam aktiviti kemasyarakatan. Sosial lah. Okey, Ketua boleh bagi contoh. Contoh OBU. Bagi contoh OBU dulu. Ialah benda-benda yang ada jual barang iaitu dan juga perkhidmatan seperti kalau awak tengok tu awak boleh bagi apa? Contoh OBU ialah awak boleh bagi kedai, runcit dan pusat tuition perkhidmatan kan kedai runcit barang. Okey. Lepas tu awak bagi lagi contoh OBU ialah rumah anak yatim, mercy, apa? Yayasan. Macam yayasan kan ada. Yayasan, apalah yang awak tahu. Okey, jadi macam inilah awak boleh jawab. Okey, boleh tak? Boleh. Ada rasa tak? Boleh? Boleh. Jadi dekat mana? Boleh. Boleh. Ini ialah Boleh. fakta. Yang pertama ni, menawarkan barang dan perkhidmatan ialah fakta. Melibatkan organisasi OBBU dan OBU ini ialah huraian. Ini pun OBU ialah organisasi yang terlibat dalam pengeluaran barang dan perkhidmatan. Ini pun huraian. Huraian tentang OBU. Yang pertama, huraian pertama. Bertujuan untuk mendapatkan ni huraian kedua OBU. Okey. Ni pula maksud OBBU. Ini ialah huraian untuk OBBU. Huraian juga ni. Okey. Ni contoh. Jadi dekat sini dah ada 2 huraian kan. Dia nak 2 huraian dan 2 contoh. Ni dia bagi contoh lah ni. Contoh 1. Contoh 2. Kalau ikutkan ni dah 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Betul? 7 awak bagi lebih kan. Tapi dia akan bagi markah paling maksimum ialah 5. Maksimum ambil 5 saja walaupun awak bagi lebih. Tapi awak tahulah macam mana nak jawab dia. Mesti ada fakta. Faktanya ni lah tadi yang penting. Fakta ni dalam buku teks. Apa tujuan? Tujuan perniagaan tu satu je iaitu menawarkan barang dan perkhidmatan. Siapa yang tawarkan? Melibatkan 2 pihak iaitu OBBU dan OBBU. Jadi awak kena ceritakan OBU tu apa, huraikan bagi 1 atau 2 huraian dan bagi contoh OBU iaitu kedai runcit, pusat tuition. Lepas tu awak ceritakan pula OBBU, huraikan bagi 1 atau 2 huraian, okey. Dan cerita OBBU, bagikan contoh iaitu rumah anak yatim, makna, mercy dan yayasan apa yang awak tahulah. Okey, boleh setakat ni? Boleh. 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 Okey, boleh soalan seterusnya. Soalan nombor 6. Salin dulu soalan. Okey, soalan nombor 6. Terangkan kaedah organisasi bukan bermotifkan untung. Terangkan, dia nak terangkan. Apabila nak terangkan ni, tengok markah. Bukan bermotifkan untung. Bermaksud apabila pembahagian markah genap macam ni dan ada terangkan, awak kena bagi fakta huraian. Okey. Fakta mestilah 3, huraian 3. Bila campurkan, dapatlah okey. Jadi kita tengok macam mana nak jawab ni. Ni tengok. Boleh nampak tak? Besarkan lagi. Macam mana nak besarkan ni? Okey. Jualan pada ni.
kaedah perniagaan bagi OBBU ada 3 Dapat beberapa kaedah. Yang pertama secara percuma. Okey, jadi fakta yang pertama ialah secara percuma. Jadi awak tulis. Fakta yang pertama bagi poin lah. Ataupun awak tulis sedikit ayat. Kaedah OBBU. Kaedah OBBU berniaga melalui 3 cara, iaitu yang pertama awak bagi secara ni fakta percuma. Ni fakta. Dapat 1 markah. Okey, secara percuma. Jadi apa maksud secara percuma tadi? Tengok. Secara percuma ialah setengah barang dan perkhidmatan yang disediakan secara percuma oleh OBBU. Barang dan perkhidmatan ini selalunya disediakan oleh siapa? Kalau OBBU OBBU dapat secara percuma kan, dia boleh bagi pada orang secara percuma. OBBU tu mestilah dapatkan barang tu, dia tak ada keluarkan modal. Jadi ianya disediakan oleh ataupun dibekalkan oleh kerajaan ataupun badan bukan pertubuhan bukan kerajaan, NGO, non-government organisation. Jadi awak boleh tulislah tadi. Sambung awak punya jawapan macam ni. Secara percuma itu ialah fakta. Jadi kita huraikan. Huraikan di bawah dia lah. Huraian dia. Barang atau perkhidmatan kalau dijual secara percuma disediakan oleh pihak kerajaan atau pertubuhan apa tadi apa tadi? Ataupun pertubuhan bukan kerajaan. Pertubuhan bukan kerajaan. Pertubuhan bukan kerajaan dalam kurungan NGO. Okey. Jadi ini dah dapat berapa markah? Okey. Jadi cikgu terangkan Ini ialah fakta 1. Dapat 1 markah. Awak tulis je secara percuma. Itu ialah fakta 1. Dapat 1 markah. Ini ialah bawah dia ni. Ialah huraian 1. Dapat lagi 1 markah. Jadi dah 2 markah. Dah 2 markah. Okey, seterusnya bagi lagi fakta. Fakta yang kedua. Fakta kedua. Tengok fakta kedua. Dia ada 3 kaedah kan? Fakta kedua, jualan pada harga kos. Okey, itu fakta kedua. Jadi awak tulis jualan pada harga kos dan buat huraian. Macam mana jualan pada harga kos? Apakah maksud jualan pada harga kos? Awak nak menerangkan dia. Jualan pada harga kos ialah tiada sebarang keuntungan yang diperolehi oleh penjual. Jadi awak tulis yang kedua, fakta yang kedua, jualan pada harga kos. Fakta yang kedua, jualan pada harga kos. Dia punya huraian. Okey. Ada sebarang keuntungan yang diperolehi oleh penjual. Kenapa tak ada keuntungan? Sebab berapa kos tu awak beli modal, awak keluar modal RM2, awak jual RM2. Mana dapat keuntungan? Jadi inilah penerangan dia. Okey. Ini ialah penerangan dia. Jadi ini ialah fakta 2. Dapat lagi 1 markah. Okey. Dan ini huraian
kedua. Dapat lagi 1 markah. Dah berapa markah? 4. Okey. Lepas tu kita kasih pula fakta yang ketiga. Okey, fakta yang ketiga iaitu tengok dalam buku teks dan juga buku rujukan awak. Fakta ketiga. Dia jual pada harga di bawah kos. Jadi awak tulis. Jualan pada harga di bawah. Okey. Penerangan dia kalau awak tengok jualan harga di bawah kos ni. Barang atau perkhidmatan yang dijual di bawah harga kos bermaksud harga yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding dengan kos sebenar. Okey, jadi awak tulis kat sini harga yang harga jualan. Jadi awak tulis penerangan dia. Harga yang dikenakan ataupun harga jualan lah. Harga jualan yang dikenakan adalah lebih rendah daripada harga kos. Okey, ini ialah huraian untuk fakta 3. Okey. So, ini ialah fakta 3. Boleh nampak tak cikgu buat ni? Cuba respon. Boleh. Okey, Boleh. dapat 1 markah. Okey. Fakta 3 dapat 1 markah. Ini huraian dia tadi, huraian ketiga. Dapat lagi 1 markah. Okey, jadi apabila kita totalkan semua, apabila kita totalkan 1, 2, huraian tadi 3, 4, 5, 6. Jadi dapatlah 6 markah. 6 markah penuh dapat. Awak boleh dapat 6 markah penuh dengan syarat awak membaca. Kalau awak tak membaca macam mana awak nak boleh keluarkan fakta ni? Fakta 1, fakta 2, fakta 3. Memang kena baca buku. Kalau tak baca buku entah apa-apa nanti awak tuliskan mengarut, dia tulis panjang-panjang. Sebab tu kena baca buku. Okey, boleh? Dah salin? Dah semua? Dah. Okey, Dah. kita teruskan. Kita teruskan soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Okey, soalan nombor 7. Dia punya kata kerja ataupun kata tugas iaitu jelaskan. Jelaskan. Okey, jelaskan ni. Okey, cikgu kata jelaskan, tuliskan, senaraikan, nyatakan. Perlukan huraian. Tapi dia lebih kepada kata kunci ataupun fakta. Dia nak fakta. Tengok markah pun secara ganjil. Cikgu kata kalau markah ganjil dia tak ada huraian. Tapi dia lebih kepada fakta. Okey, jadi jelaskan ciri-ciri milikkan tunggal. Ciri-ciri milikkan tunggal. Ni tadi jawapan jawapan. Okey dah. Kita teruskan. Milikkan tunggal ialah aktiviti yang dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh seorang individu sahaja. Jadi boleh 7 markah kan? Jadi awak tulis yang pertama. Kita tukar. Kita nak warna apa? Warna hitam lah. Okey. Poin yang pertama. Dimiliki oleh seorang individu sahaja. Dimiliki dan diuruskan. Dimiliki dan diuruskan pun boleh terima. Okey. Yang kedua. Okey, kita tengok yang kedua. Dimiliki dan dikawal. Awak boleh tambah sini. Dimiliki dan dikawal oleh seorang individu sahaja. Individu yang menjalankan perniagaan milik tunggal bertanggungjawab melaburkan modal dalam perniagaan.
Okey, dan cikgu kata modal kalau milikkan tunggal disebabkan dia seorang kan, jadi modalnya adalah kecil. Okey? Jadi cikgu bagi contoh jawapan. Senang cikgu bagi contoh jawapan. Ni jawapan dia. Boleh nampak tak? Jawab tuliskan. Poin yang kedua, mudah ditubuhkan. Okey? Modal yang kecil. Menanggung liability tidak terhad. Ini ada cikgu dalam kelas. Menanggung liability tidak terhad. Di mana dia punya harta peribadi dengan harta perniagaan tak ada ada pembahagian. Dia bercampur. Jadi liability dia tak terhad. Kalau katakan dia muflis, liability ni ialah tanggungan hutang. Jadi harta-harta peribadi dia boleh diambil untuk melangsaikan hutang. Jadi awak tulislah menanggung liability tidak terhad. Okey, cukai yang kecil. Kenapa cukai yang kecil? Kerana kalau kita buat milikkan tunggal, kita punya kadar yang dikenakan oleh LHDN masih memakai kadar cukai pendapatan individu. Dia bukan cukai syarikat. Jadi cukai yang kecil lah. Okey. Pemilik membuat keputusan sendiri. Betul lah. Mana dia ada nak tanya orang sebab dia lah bos kan. Dia seorang yang membuat keputusan. Okey. Perlu didaftarkan di SSM. SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Pemilik menikmati keuntungan sepenuhnya. Dia sebab dia seorang aja pemilik. Jadi apabila keuntungan dia seoranglah yang menikmatinya dan kalau berlaku kerugian dia seoranglah yang menanggungnya sebab dia seorang sahaja, seorang pemilik. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soalan 7. Jadi mana-mana 7 ni lah awak ambil dan jadikan poin. Tulis saja. Dapatlah 7 markah. Okey, boleh respon. Dah siap salin? Dah. Dah siap salin Okey. Boleh cikgu teruskan Okey, kita teruskan. Dapat salin? Okey. Soalan seterusnya. Okey, soalan nombor 8. Jelaskan. Okey. Jelaskan. Tugasnya ialah jelaskan. Jelaskan. Cikgu kata tadi kalau dia markah dia ialah ganjil, jelaskan dia cuma nak fakta. Fakta ataupun kata kunci yang ada kaitan lah. Okey. Ni kata kunci yang berkaitan dengan proses perniagaan. Okey. Awak kena list lah. Poin 1 apa? 1, 2, poin. Iaitu fakta-fakta berkaitan dengan proses pendaftaran. Jadi kat buku teks, proses pendaftaran. Boleh tengok kat dalam buku teks. Aku tak tutup mikrofon tu, dengar adik cakap. Ni. Proses pendaftaran ni ada di buku teks. Muka surat 19. Okey? Jadi awak tulislah. Yang pertama, mengisi borang carian nama. Ni. Mengisi borang carian nama. Jadi buatlah. Yang pertama, 1 ataupun awak tulis. Proses pendaftaran seperti berikut. Proses pendaftaran perniagaan adalah seperti berikut. Boleh tengok buku teks muka surat 19 tadi. Okey, yang pertama ialah mengisi borang carian nama. Mengisi borang carian nama. Yang kedua, lepas itu mengisi salah type. Yang kedua, mengisi borang A. Yang ketiga, lepas tu hantar kepada pendaftar perniagaan.
Hantar borang tadi. Hantar borang kepada pendaftar perniagaan di SSM. Okey. Cikgu pandangkan dulu. Pening kalau awak nanti baca tak nampak. Okey. Ni. Boleh nampak Okey. Lepas tu okey, teruskan lagi. Yang keempat ni, membuat pembayaran RM30 jika nama sendiri dan RM60 jika nama trade. Jadi tulis yang keempat, membayar RM30 jika menggunakan nama sendiri dan RM60 jika menggunakan nama trade. Okey, yang kelima, mendapatkan borang di iaitu sijil perakuan pendaftaran perniagaan. Kalau awak tak tulis penuh pun awak tulis mendapatkan borang di pun cikgu bagi markah. Dapatlah 5 markah. Okey. Ni satu markah. Sini satu, sini satu, sini satu. Sambunglah nombor 4 tu tadi apa kan. Tengok ni nombor 4 dekat muka surat 19 tu. Dan nombor 5. Awak tuliskan. Dapatlah 5 markah. Masalahnya sekarang pelajar ni dia tak membaca buku dan dia tak menghafal. Jadi soalan yang begini senang tak boleh nak dijawab. Okey, dah habis salin semua? Boleh? Dah. Okey. Boleh. Kita teruskan soalan nombor 9. Okey. Apakah ni dia punya kata tugas, apakah kelebihan, kekurangan milik kan tunggal? Okey, jadi dia bertanya tentang ada kelebihan dan ada juga kekurangan. Jadi dia nak 10 markah. Jadi apabila 10 markah, buat pembahagian. Okey, kita mesti bagi 5. Jadi 5 kelebihan. Dan 5 kekurangan. Jadi buat dalam bentuk senang iaitu jadual. Bagilah kelebihan pertama kat sini apa, kelebihan kedua, kelebihan ketiga, kelebihan keempat, kelebihan kelima. Lepas tu bagi juga kekurangan 1, kekurangan kedua, kekurangan ketiga dan 5. Senang jawab kalau ditanya ada 2 benda yang dia nak ni, kelebihan dan kekurangan, jawab dalam bentuk jadual. Tapi kalau katakan pelajar nak dalam bentuk jadual, dia nak tulis macam ni. Berikut. Dia tulis berikut. Dia tulis 5 kelebihan. Dia tulis 5 kelebihan. Dia pun listkan. 1, 2, 3, 4, 5 pun diterima. Lepas tu bawah pula dia tulis berikut pula 5 kekurangan. Dia tulis juga macam tu. Pun boleh diterima. Tapi cikgu bagi tips senang dalam bentuk jadual. Kelebihan dan kekurangan awak terus saja buatkan jadual. Okey, jadi ada jawapannya di buku teks. Muka surat 20. Muka surat 20. Jadi awak salin sajalah jadual ni dekat muka surat 20. Buat catatan kalau tak sempat salin di muka surat 20 buku teks tingkatan 4. Kalau yang tingkatan 5 tak ada buku teks tingkatan 4, dalam buku rujukan ada tak? Ada tak jadual ni? Respon sikit. Ada. Ada Okey, jadi nak dapat
kekurangan 10 markah, ni ada kelebihan dia bagi berapa kalau dalam buku ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kekurangan pun 7. Kalau ikutkan ni 14 markah. 7, 7. Tapi soalan saya pilihlah mana-mana 5 yang senang untuk awak ingati dan mana-mana 5 juga kekurangan yang senang awak ingati. Okey? Buat dalam bentuk jadual. Ini jawapannya. Jadi kalau tak sempat salin sekarang, buat catatan. Macam itu cara teknik menjawabnya. Okey, boleh kita teruskan? Boleh tak respon? Boleh. Okey, boleh. Kita Boleh. nombor 10. Soalan nombor 10. Jelaskan. Dia punya kata tugas, jelaskan. Bila jelaskan, cikgu kata tak perlu huraian tapi lebih kepada fakta. Dah tengok markah pun secara ganjil. Bagi fakta ataupun kata-kata kunci yang berkaitan dengan ciri-ciri perkongsian. Okay, jadi kalau kita tengok dalam buku teks, ciri-ciri perkongsian ini. Bilangan rakan kongsi dalam lingkungan 2 hingga 20 orang. Jadi awak buat poin yang pertama lah. Terdiri daripada 2 hingga 20 orang. Poin pertama. Terdiri daripada 2 hingga 20 orang. Yang kedua, perkongsian melibatkan profession pula. Kalau melibatkan, tulis ciri yang kedua. Perkongsian profession, bilangan dia iaitu tidak melebihi 50 orang. 2 hingga 50. Jadi awak tulis, dia nak dapat 7 markah tu kena tulis macam ni lah. 1, 2. Diri daripada 2 hingga berapa orang tadi perkongsian? 2 hingga 20 orang. Yang pertama. Dan yang kedua, perkongsian profesional terdiri daripada 2 hingga 50 orang. Lepas tu cari pula poin yang ketiga. Mama nak pesan kat Papa, Mama nak nasi ayam. Mama buat nasi ayam. Nasi manis. Makan nasi Yum supaya kenyang Yum. Okey, ni awak boleh tulis. Nasi goreng Cina ke sayur? 2. Adik pun sama. 3. Okey. Boleh carilah dekat dalam ni lagi. Yang ketiga, perniagaan melibatkan akta pendaftaran 1956, pindaan 1978. Jadi tuliskan, okey. Lagi apa ciri-ciri dia? Boleh tengok. Ini jawapan dia. Awak boleh salin ni jawapan dia. Okey. Tadi cikgu dah bagi 2 kan? Jadi yang ketiga awak boleh ambil ni. Berdasarkan akta perkongsian 1961. Yang ketiga berdasarkan akta perkongsian 1961. Jadi sambung tulis. Berdasarkan akta perkongsian 1961. Yang ketiga berdasarkan akta perkongsian 1961. Yang keempat, tengok yang keempat tadi. Berkongsi, apabila perkongsian tu berkongsi apa? Berkongsi kepakaran, pengetahuan dan pengalaman. Akan berkongsi pengetahuan, pengalaman dan apa tadi? Kepakaran ataupun kemahiran kepakaran. Okey, yang kelima, kalau dalam tadi milikkan tunggal, liability tidak terhad. Kalau perkongsian menanggung
liability tidak terhad juga. Sama seperti milikkan tunggal. Yang kelima. Yang keenam, boleh dia buat keputusan seorang diri. Tak boleh kan? Kalau milikkan tunggal tadi, dia boleh membuat keputusan sendiri. Tapi rakan kongsi perlu apa? Menerima keputusan pihak ketiga. Maksudnya, tak boleh membuat keputusan seorang diri. Jadi awak tulislah. Menerima ataupun perlu membuat keputusan secara bersama. Rakan kongsi perlu membuat keputusan secara bersama dengan rakan kongsi. Tujuh. Kalau tadi milikkan tunggal, dia akan menikmati seorang diri keuntungan. Tapi kalau perkongsian, keuntungan dinikmati secara berkongsi, secara berkongsi mengikut nisbah dalam perjanjian. Berapa persen? Kau dapat berapa persen, aku berapa persen kan? Kita dah sign kontrak perniagaan tadi kan? Kontrak perjanjian, dalam tu ada dinyatakan. Okey, 7. Okey, 8. Apa lagi? Awak boleh tak nyatakan? Ahli ataupun jenis rakan kongsi. Okey. Awak boleh masukkan jenis rakan kongsi. Terdapat berapa jenis rakan kongsi. Dot lah awak boleh tulis. Rakan kongsi lelap, rakan kongsi aktif, rakan kongsi nominal. Boleh ceritakan semua yang ada kaitan dengan perkongsian. Okey. Ini 7 markah. Okey, boleh respon? Boleh respon pelajar cikgu? Dah salin? Dah Okey, dah. Okey. Ada lagi 6 soalan ni. Kita teruskan sampai habis Boleh? Boleh tak? Okey. Okey. Teruskan soalan 11. Okey. Jelaskan jenis-jenis rakan kongsi. Tadi cikgu kata mesti cari kata tugas dia. Jadi kata tugas dia ialah jelaskan jenis-jenis rakan kongsi. Tengok markah. Markah secara ganjil. Jadi perlukan fakta ataupun kata kunci saja. Bagi kunci. Tak perlu nak hurai-huraikan. Okey. Tadi yang baru cikgu cakap pun awak dah ada masukkan dalam soalan 10 tadi jawapan dia. Okey. Jadi jawapan dia senang saja. Ada tak ni? Soalan nombor 11. Ni jawapannya. Okey. Jadi awak ambil sini, tak payah huraian. Awak ambil di buku teks muka surat 21. Buku teks muka surat 21. Awak ambil sebab dia ialah jelaskan. Bila jelaskan ianya lebih kepada fakta. Jadi ambil awak tuliskan yang pertama iaitu rakan kongsi berhad. Jadi tulis rakan kongsi berhad. 41 markah. Yang kedua, tengok. Rakan kongsi lelap. Jadi tulis. Rakan kongsi lelap. Tulislah sampai 5. Yang ketiga, rakan kongsi biasa. Yang keempat, rakan kongsi aktif. Yang kelima, rakan kongsi nominal ataupun namaan. Okey, ini ialah jenis. Okey. Ini ialah jenis. Jangan keliru jenis. Jenis ada 5. Jadi dekat muka surat 21. Muka surat 21. Kalau tak sempat salin sekarang, buat catatan buku teks muka surat 21. Okey, boleh? Setakat ni. Berapa orang ni dalam kelas dah ramai yang left ni?
Boleh Cikgu tengok kejap ni. Kita punya ni. Okey, masih ada 11 orang lah termasuk cikgu yang masih ada Ayati. Yang masih ada ni Ayati. Abang Muhammad apa ni? Abang Muhammad apa ni? Oh, keluar banyaknya. Abang Muhammad siapa ni nama ni? Farhan ke ni? Bukan. Kelas mana ni? Richa, Farhan ada. Farizul. Floren, Lim Fu Cheng, Madeline, Hafiz, Nur Ain Syafina. Okey. So cikgu teruskan lagi. Boleh cikgu teruskan? Okey, tadi dah soalan. Dah keluar balik tak? Boleh. Punya tu. Dah nampak yang soalan tadi? Okey, cikgu teruskan balik Soalan nombor 12. Okey. Soalan nombor 12. Okey, kita tarik dulu tugas dia. Soalan nombor 12 iaitu apakah? Soalan dia ni kata tugas dia apakah? Apakah lebih kepada fakta dan dia ada kelebihan, dia ada kekurangan dan perkongsian. Jadi cikgu kata kalau ada dua benda macam ni, jawab dalam bentuk jadual. Jadi dekat sini awak tulislah kelebihan, kekurangan. Penuh lah, cikgu tak tulis penuh ni. Cikgu menulis pakai mouse, susah sikit nanti kena beli pen lagi senang. Kalau ada pen lebih senang nanti cikgu akan cari senang sikit nak menulis. Mesti 3. Kat sini mesti 3. Jadi awak listkan lah. Yang pertama, kelebihan yang pertama, kelebihan yang kedua, kelebihan yang ketiga. Sama juga ni. Kekurangan pertama, kekurangan kedua, kekurangan ketiga. Tentang perkongsian. Jadi ada di buku teks, muka surat 22. Muka surat 22. Buat catatan. Buku teks, muka surat 22 untuk pelajar tingkatan 4. Pelajar tingkatan 5 tak ada buku teks, dalam buku rujukan mesti ada. Jadi jawapan dia ni boleh salin. Ini jawapan dia. Soalan tanya apakah? Apakah? Jadi awak cuma ambil fakta saja yang warna gelap ni. Jadi yang pertama, kelebihan yang pertama, modal yang lebih besar. Dapat 1 markah. Modal yang lebih besar. Jadi buatkan jadual. Tulis yang pertama, kelebihan yang pertama ni tadi. Modal lebih besar. Buruk betul tulisan. Pakai mouse kan. Okey. Tak payah ambil dia punya huraian. Tak payah. Sebab soalan apakah? Apakah lebih kepada fakta? Okey. Kelebihan yang kedua. Mudah ditubuhkan. Mudah ditubuhkan. Dapat lagi 1 markah. Okey. Dan yang ketiga. Berkongsi kepakaran. Okey. Berkongsi kepakaran. Okey. Dapat 3 markah. Kekurangan pula, modal terhad, perniagaan tidak berterusan, liability tidak terhad. Okey, jadi apabila awak jawab macam ini, dapatlah 6 markah. Boleh tak setakat ni? Kalau tak sempat salin sekarang, nanti cari dalam buku teks. Boleh? Boleh. Teruskan soalan seterusnya. Soalan 13. Okey. Soalan 13. Terangkan. Ni baru terangkan. Kalau tadi jelaskan kan? Jelaskan nak fakta. Kalau terangkan, dia mesti ada apa tadi? Mesti ada fakta. Dia mesti ada huraian. Ada fakta, ada huraian. Dan kalau dia lebih daripada banyak sangat sampai 10, sampai 12, mesti ada contoh. Okey? Tapi ni dia kata terangkan dan awak buat pembahagian lah. Sebab dia 6 markah. Kalau awak sini kasih 3, uraian pun mesti 3. Okey, perkongsian liability terhad ini ialah
jenis-jenis perkongsian. Yang tadi kita jawab jenis-jenis rakan kongsi. Jangan keliru. Jenis-jenis rakan kongsi 5. Jenis-jenis rakan kongsi. Rakan kongsi. Yang ini jenis perkongsian. Tak sama. Rakan kongsi, jenis rakan kongsi, jenis perkongsian. Tak sama. Jangan keliru. Dan jenis perkongsian itu ada perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Ada 3 dekat buku teks muka surat 22 hingga 23. Jenis perkongsian ada 3. Perkongsian biasa, perkongsian berhad dan perkongsian liability terhad. Dan soalan hari ini dia tanya ciri-ciri perkongsian liability terhad iaitu PLT. PLT. Jadi nak jawab dia, cikgu kata bagi 3 fakta dan 3 huraian. Jadi senang saja, jawapannya ada di muka surat 24. Muka surat 24, buku teks tingkatan 4, muka surat 24. Buat catatan. Kalau yang tingkatan 5, cari dalam buku rujukan ciri-ciri PLT. Ciri-ciri PLT. Jadi awak bagi fakta. Sebab dia nak tadi berapa? 3 fakta, 3 huraian. Okey, 3 fakta, 3 huraian. Okey. Fakta yang pertama, entiti berasingan. Entiti berasingan. Awak jawab, awak dapat 1 markah untuk fakta pertama. Okey. Huraikan, apakah maksud entiti berasingan? Okey, pemilik perniagaan dalam PLT merupakan 2 pihak berbeza. Di mana perniagaan dalam PLT mempunyai hak menyaman, didakwa dan memperoleh dan melupuskan harta. Jadi awak kalau susah nak hafal panjang, awak cuma tulis je ni, entiti berasingan, awak buat huraian, pemilik dan perniagaan dalam PLT merupakan 2 pihak berbeza. Awak bagi huraian itu je 1, dapat markah. Huraian yang kedua ni awak tak payah ambil lah sebab ayat dia susah sikit nak ingat. Okey, fakta yang kedua, liability terhad. Fakta kedua, liability terhad. Dapat 1 markah. Okey, huraikan apa maksud liability terhad? Jadi rakan kongsi hanya menanggung setakat modal yang dilaburkan. Harta peribadi semua tak termasuk. Jadi kalau perkongsian mereka tadi lingkup, muflis, sedangkan perkongsian perniagaan mereka tadi banyak hutang, pihak bank untuk langsaikan hutang, dia cuma ambil harta-harta yang berkaitan dengan perkongsian. Dia tak boleh ambil harta peribadi, ahli-ahli tadi. Sebab liability terhad. Jadi awak tulislah fakta kedua, liability terhad. Rakan kongsi hanya menanggung tanggungan setakat modal yang dilaburkan. Tidak melibatkan harta peribadi. Itu huraian dia. Dah dapat. Sini 1 markah, fakta kedua 1 markah, huraian kedua 1 markah, campur yang atas tadi dah dapat 4 markah. Dan fakta yang ketiga, hayat berterusan. Dapat lagi 1 markah, dah dapat 5. Huraikan apa itu hayat berterusan? Iaitu setiap perubahan yang berlaku dalam PLT tak akan menjejaskan perkongsian tadi. Kalau perkongsian biasa, kalau salah seorang mati, gila, kena tubuhkan baru. Tetapi kalau PLT, seorang mati, seorang gila, seorang muflis, dia tak meninggalkan kesan. Okey? Jadi awak buat 3 fakta dan 3 huraian, dapatlah 6 markah. Dapat 6 markah. Okey. Boleh semua setakat ini? Boleh. Okay, Boleh. kita teruskan soalan seterusnya. Soalan 14. Soalan 14 ni dia unik sikit tau. Jadi kena fokus. Kenapa cikgu kata unik sedikit? Sebab dia tak secara detail. Dia nak apa? Dia nak apa sebenarnya? Dia cuma cakap secara general. Secara umum dia cakap. Bandingkan. Dia kata. Bandingkan. Nak bandingkan dari segi apa? Kita kena sendiri berfikir. Kita kena sendiri menggunakan pengetahuan sedia ada dan kita tuliskan. Jadi apabila bandingkan, dia nak syarikat sendirian berhad dengan
awam berhad. Jadi ada dua perbandingan. Okey. Jadi kalau dua perbandingan, kita perlukan persamaan. Apakah persamaan? Yang pertama, bagi persamaan sendirian berhad dengan awam berhad. Kemudian kita bagi perbezaan. Perbezaan awam berhad dengan sendirian berhad dengan awam berhad. Jadi persamaan, apabila dia melibatkan persamaan, maksudnya ciri-ciri dua tu sama. Persamaan, cirinya sama. Kalau satu tu A, dia punya ciri, satu lagi pun A. Sebab dah nama pun persamaan. Jadi listkan. Persamaan ni tak ada jadual sebab dia sama je, kiri kanan sama. Syarikat, sendirian berhad. Versus syarikat awam berhad. Dan nama pun persamaan. Jadi apabila persamaan, semuanya sama. Jadi listkan apakah persamaan dia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey. Kita tengok jawapan. Persamaan kedua-dua syarikat ini. Jadi awak listkan. Ini jawapan dia. Modal menerusi terbitan saham. Jadi yang pertama tadi, persamaan dia ada 3. Jadi tuliskan. Modal melalui terbitan. Dua-dua terbitkan saham. Ni persamaan dia lah. Modal melalui terbitan saham. Ni persamaan dia. Dua-dua sama. Yang kedua, dua-dua menanggung liability terhad. Jadi tulis. Persamaan yang kedua, liability terhad. Liability okey. Persamaan yang ketiga, keuntungan diagih dalam bentuk dividen. Dua-dua dapat dividen. Keuntungan dalam bentuk dividen. Jadi tuliskan keuntungan dalam bentuk dividen. Okey, dah salin ni persamaan? Dah semua? Dah. Okey. Kenapa cikgu dia ada jual? Sebab sendirian berhad dengan awam berhad dah nama pun persamaan. Tak dapatlah nak buat bentuk jadual. Kalau buat dalam bentuk jadual apa, buat salin benda yang sama kiri dan kanan. Buat apa nak buat bentuk jadual kan? Ini persamaan. Jadi ini dah dapat 1 markah kat sini. Terbitan saham ni dapat 1 markah. Liability terhad dapat 1 markah. Untungan dalam bentuk dividen dapat 1 markah. Dah 3 markah. Soalan berapa markah? 9. Lepas tu barulah kita ceritakan tentang perbezaan pula. Kita bandingkan dari segi perbezaan. Okey. Perbezaan ni pula barulah kita buat dalam bentuk jadual. Sebab tak sama kan? Syarikat sendirian berhad versus syarikat awam berhad. Mesti tak sama dia punya perbezaan tu. Jadi listkan. Sini 3, sini dia nak 3, sini pun nak 3. Okey. Jadi perbezaannya seperti ini. Jadi awak boleh salin. Sorry. Boleh nampak tak? Sekejap
Boleh Salin? Jadi awak bagi. Bilangan ahli 2 hingga 50 orang kalau sendirian berhad. Tapi kalau awam berhad 2 hingga tiada had. Tiada had. Maksudnya infinity, berapa ramai, berapa juta manusia dah kat seluruh bumi ni nak masuk pun boleh. Sebab dia tiada limit. Jadi tulis. Perbezaan yang pertama dari segi ahli, iaitu sendirian berhad 2 hingga 50 saja. Awam berhad 2 hingga infinity, tiada had. Okey. Yang kedua, perbezaan dari segi macam mana dia jual saham tu. Siapa yang pegang saham tu. Okey. Yang kedua, dari segi saham itu. Saham itu ditawarkan kepada siapa? Kan dua-dua tadi nak dapatkan modal melalui jualan saham kan? Jadi tapi ada beza. Kalau sendirian berhad, saham tadi cuma dijual di kalangan ahli yang dikenali, saudara mara, rakan-rakan yang dikenali sahaja. Dia tak offer pada orang awam. Saham itu dijual di kalangan ahli-ahli yang dikenali, iaitu terdiri daripada ahli keluarga dan rakan-rakan dekat. Tapi kalau awam berhad pula, dua-dua memang keluarkan saham. Tapi cara mereka jual saham tu nak dapatkan duit berbeza. Yang tadi sendirian berhad di kalangan ahli yang dikenali, tetapi awam berhad saham dijual di kalangan orang ramai. Pemegang saham di kalangan orang ramai. Contoh macam ASB, Amanah Samoa Wawasan kan dia offer kepada semua rakyat Malaysia. Tetapi kalau syarikat-syarikat yang macam awak tengok cerita-cerita dekat TV3 tu kan, yang jadi CEO, syarikat megah holding lah apa-apa tu semua, itu saham-sahamnya cuma ditawarkan kepada rakan-rakan ataupun ahli keluarga yang terdekat. Dia tak jual kepada orang awam. Ini dari segi pegangan saham. Yang pertama dari segi perbezaan dari segi ahli, yang kedua di pegangan saham, dan yang ketiga macam mana dia jual niagakan saham. Macam mana dia jual niagakan saham. Okey, sendirian berhad, saham tak bebas diurus niagakan. Tak boleh bebas. Yang awam berhad, bebas diurus niagakan. Okey, bebas diurus niagakan. Okey, kalau nak tambah, awak boleh tulis. Saham tidak diurus niagakan di Bursa Saham Kuala Lumpur. Kan cikgu pernah cerita dalam kelas, sendirian berhad, saham dia tak boleh berniaga dalam BSKL. Tetapi kalau awam berhad, dia bebas berniaga dalam BSKL. Tersenarai, biasanya tersenarai dalam BSKL. Okey, laporan kewangan. Boleh masuk lagi satu, laporan kewangan. Perbezaan dari segi laporan kewangan. Kalau sendirian berhad, awak boleh tambahkan kat bawah ni, kalau sendirian berhad, laporan kewangan tidak perlu diwar-warkan. Tidak perlu diumumkan kepada umum. Tetapi kalau laporan kewangan awam berhad, laporan dia perlu diumumkan kepada orang awam. Kenapa perlu diumumkan? Dah pemegang saham dia terdiri daripada orang ramai kan. Jadi orang nak tahu untung kerugi, jadi dia kena umum. Contohnya tabung haji, Amanah Samoa Wawasan, Amanah Saham Bumi Putra, orang nak tahu berapa keuntungan dia. Dan sebab itu ada setiap hujung tahun ada pengumuman untung berapa, dividen dapat berapa kan. Dia perlu diumumkan. Laporan kewangan awam berhad perlu diumumkan kepada orang awam, tapi laporan kewangan sendirian berhad tidak perlu diumumkan. Itu tambahan-tambahan poin yang awak boleh masukkan lah. Apabila awak salin jadual macam ini, awak bagi perbezaan untuk syarikat sendirian berhad 3, sini dapat lagi 1 markah. 1 markah, sini dah dapat 3 markah. Syarikat awam berhad pun sama, awak bagi 3. Dapat 3 markah, 3 campur 3 dapat 6. Dapat 6. Okey, 3 campur 3 dapat 6. Campur balik tadi dengan persamaan tadi 1, 2, 3. 6 campur 3 dapat tak 9? Dapat 9. Okey, yang soalan ini dapat respon cikgu tak? Dapat sempat salin? Okey, dah sempat salin Okey. Okey, sempat Okey, kita teruskan soalan seterusnya. Soalan 15. Soalan 15. Okey. Soalan 15. Apakah? Masih lagi apakah? Apakah dia punya kata tugas? Okey, kata tugas. Bila apakah ianya lebih melibatkan fakta. Okey, melibatkan fakta. Apa yang kita nak bagi ni? Fakta tentang kelebihan dan
kekurangan tentang syarikat sendirian berhad. Okey, jadi apabila dua benda macam ini buat dalam bentuk jadual. Kat sini samalah tadi. Kelebihan, kekurangan. Okey? Jadi listkan. Markah 8. Jadi kat sini kena bagi 4. Sini kena bagi 4. Jadi listkan 1, 2, 3, 4. Apakah kelebihan dia yang pertama, kelebihan dia yang kedua, kelebihan dia yang ketiga dan kelebihan dia yang keempat. Okey. Jadi jawapannya ada di buku teks. Okey. Syarikat sendirian berhad. Syarikat sendirian berhad. Okey. Syarikat sendirian berhad. Muka surat 27. Jawapan ada di muka surat 27 buku teks. 4. Kalau yang tingkatan 5, cuba cari dalam kerujukan. Cikgu tak dapat nak cari dalam kerujukan sebab cikgu kat rumah. Cikgu tak bawa balik. Nanti cikgu carikan minggu depan senang sikit kan. Jadi cikgu dah sebut muka surat berapa awak boleh buat rujukan. Okey. Jadi inilah. Disebutkan soalan ini tadi apakah? Betul tak? Apakah? Apakah? Apakah perlu huraian? Awak ambil saja dia punya fakta. Modal lebih besar dapat 1 markah. Liability berhad dapat 1 markah. Hal ehwal syarikat dirahsiakan dapat 1 markah. Ini baru 3. Dia perlu 4. Jadi macam mana nak menjawabnya? Apa lagi 1? Boleh cari. Tadi apa cikgu kata? Kelebihannya modal lebih besar, liability terhad, hal ehwal syarikat dirahsiakan. Boleh masuk dari segi apa? Tadi yang ada kaitan dengan apa tadi? Kita ada belajar tadi. Kelebihan dia, awak boleh tulislah. Pemegang saham di kalangan ahli dikenali. Mudahlah. Kalau ahli dikenali maksudnya kita lebih percaya. Mudah mencari pemegang saham ataupun pemegang saham di kalangan ahli yang dikenali. Itu kelebihan dia lah. Boleh masukkan 1 ni untuk dapatkan 4. Ni baru 3 kan. Yang ini penawaran share terhad, beban tinggi, share tidak boleh dipindah milik secara bebas. Lepas tu apa kekurangan dia? Kekurangan dia tadi apa? Boleh masukkan apa kekurangannya agaknya. Fikirkan, dia boleh awak kaitkan, berfikir secara apa orang kata, di luar daripada silibus ni lah awak kaitkan. Kalau tadi cikgu kata saham dijual kepada rakan ataupun ahli keluarga yang dikenali. Okey. Kekurangan dia pula apa? Iaitu awak boleh masukkan juga tadi. Saham tidak bebas urus niagakan. Maksudnya dia terhad lah. Tak boleh, tak semua dia boleh masuk saham dia tu. Sebab tak boleh diurus niagakan. Tak boleh diurus niagakan di mana? Di BSKL. Jadi tuliskan yang ke ni awam tadi. Salah. Kekurangan yang keempat, saham tidak boleh bebas diniagakan. Boleh tak? Dapat tak? Cikgu tambahkan tadi 1. Respon? Dapat Boleh? Yang ini Boleh. tadi saham dijual, kelebihan dia ni semua ada 1, 1, 2, 3, cikgu tambahkan lagi 1 kelebihan dia. Saham dijual kepada rakan atau ahli keluarga yang dikenali. Tu 1 lagi. Okey, yang ini kekurangan dia tadi cuma ada 3 ni. Cikgu tambahkan saham tidak bebas diniagakan. Jadi cikgu dah tambahkan, sini ada 4 kelebihan, sini ada 4 kekurangan. Okey? Jadi dapatlah 8 markah. Okey, boleh? Semua boleh? Boleh. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Masih juga apakah? Apabila apakah cikgu kata fakta. Okey, ada kelebihan, ada kekurangan.
syarikat awam pula. Dia nak syarikat awam. Jadi sama juga. Buat dalam bentuk jadual. Jadi apabila 8 markah macam ni, sama. Sini 1, 2, 3, 4 kelebihan dia nak. 4 kelebihan. Yang ini 4 kekurangan. 1, 2, 3, 4. Okey. 4 kelebihan, 4 kekurangan. Jadi ada dalam buku teks tingkatan 4. Okey. Ni. Muka surat 28. Muka surat 28. Kalau tingkatan 4 ada buku teks, muka surat 28. Okey, muka surat 28. Okey, muka surat 28. Ada ke dalam meet ni cikgu tak accept apa? Ada ke? Kenapa keluar macam ni banyak-banyak ni? Ada ke yang nak masuk sampai sekarang cikgu tak accept tadi? Tak ada kan? Okey. So, kita teruskan ni. Muka surat 28. Jawapannya ialah ini. Dan ini ialah apakah? Dia lebih kepada fakta. Tak perlu huraikan. Jadi awak salin saja fakta 1, kelebihan 1, modal lebih besar. Yang kedua, menikmati ekonomi bidangan. Yang ketiga, liability terhad. Yang keempat, kewujudan kekal. Jadi 1, 2, 3, 4 markah. Salin fakta saja. Dan kekurangan, proses penubuhan rumit 1 markah. Beban cukai yang tinggi 1 markah. Okay. Pemilik dan pengurusan yang terpisah 1 markah. Tiada kerahsiaan 1 markah. Okey. Jadi 4 kelebihan, 4 kurangan 4 tambah 4 dapatlah 8. Okey. Sempat salin tak? Kalau tak sempat salin, ada dalam buku teks muka surat 28 dan buku rujukan yang awak dapat tu kan, mesti ada dalam buku rujukan tu. Cari dan jawab dalam bentuk jadual. Dan sekarang hari ni kita dah tahu kalau perkataan apakah, jelaskan, tuliskan, senaraikan, ianya lebih kepada fakta. Dan kita nak tahu dia, biasanya kalau yang markah ganjil-ganjil tu 3, 5, 7, dia lebih kepada kata kunci ataupun fakta tentang apakah soalan tu tadi. Dia tak perlukan kita huraikan dan contoh. Okey. Boleh setakat ini semua? Boleh tak? Boleh. Okey. Jadi hari ni kita belajar berapa soalan semua? 16 soalan. Salin tak? Buat catatan tak? Buat. Cikgu Bebel. Pernah Cikgu Bebel tak buat catatan. Okey. Semua yang kita belajar hari ni dirakam. Okey, dirakam dan nanti cikgu masukkan dalam YouTube. Kalau siapa yang terceceh, tak dapat nak salin, nanti awak boleh tengok balik YouTube yang cikgu rakam ini. Nanti cikgu masukkan dalam YouTube. Okey, awak boleh salin lah. Awak boleh pause kan? Boleh play, pause dekat mana awak nak salin jawapan yang awak tak sempat tadi. Okey, buat secara dalam buku, secara kemas, tulisan kemas, poin dalam bentuk poin. Ini semuanya soalan struktur yang kita belajar tadi adalah soalan struktur biasanya bahagian A lah, soalan struktur bahagian A. Okey, soalan struktur bahagian A jawab dalam bentuk poin saja. Tak perlulah awak nak jawab dalam bentuk panjang-panjang, tulis berperenggan-perenggan, tulis dalam bentuk poin. Okey, semua boleh buka kamera dan juga boleh buka mikrofon sebab kita dah di penghujung kelas. Cikgu buka sesi soal jawab. Okey? Boleh nak tanya apa? Boleh. Okey, kita tengok list kehadiran. Okey. Farhan ada ni. Okey, sekarang dekat skrin awak keluar apa?
Muka cikgu kan? Buka Ya. mikrofon semua, Ya. buka mikrofon. Betul tak? Ya. Ya. Okay, dah habis belajar dah ni, kita buka kamera supaya cikgu boleh nampak muka awak. Kan? Awak semua kat rumah ke? Yang sebelah dah ada pakai lain? Ada ke? Ataupun tempat mana-mana pergi naik bukit ke? Ada ke? Ada. Ada kan? Risha cikgu. Bukit tak ada kan? Kenapa? Siapa Umoi. ada pergi naik bukit? Ada pokok. Umoi. Đi Phi Trang. Okay. Nah, aku ada syarat. Cikgu tengah buka kehadiran. Sadok sekarang. Tengok kehadiran kita ni. Đi Phi Trang. Kita ada. Ya. Macam Didin. Okay, lambat sikit. Ni cikgu ambil apa? Kehadiran secara automatik, jadi kita boleh tengok dekat dalam Excel ni nanti laporan yang dia akan buka ni nanti siapa yang keluar masuk dia ada record semua, siapa yang masuk lepas tu left, masuk balik left. Nur Ain Syafina ni kelas mana? Nur Ain Syafina, boleh buka mikrofon Nur Ain. Okey, Abang Muhammad apa ni? Tak nampak nama penuh. Muhammad Famizul. Abang Muhammad apa? Farhan. 4B Ya. Okey, terima kasih masuk kelas cikgu. Okey, so nanti boleh keluar dekat awak ni. Keluar kat Excel ni. Ni kita tengok nama ni. Farhan. Okey, ada Adir, Ayati, Muhammad Deni mula masuk berapa minit dia ada lah. Masuk 5 minit dia ada keluar, dia masuk balik. Ni pelajar yang kalau yang ada banyak ada satu maksudnya keluar masuk. Dia berapa minit. Macam kalau ni dia ada tadi 69 minit. Lepas tu dia keluar sekejap, masuk balik, mungkin line putus ke apa, dia masuk balik dan sampai habislah. Ni ada. Maksudnya lepas sekejap-sekejap lah masuk. Lama juga ni semua 58 minit, hampir 1 jam ni semua. Lepas tu terputus masuk balik 6 minit. Ni line terputus ni tadi Farhan line terputus. Lepas tu masuk balik 6 minit. Oh, main 2 ke. Ni sampai sekali ni Dennis join. Maksudnya ada putus. Ni kehadiran. Okey. Cikgu pun ada masuk. Cikgu masuk pakai handphone juga ni. Nama cikgu Zu Dawson. Ini ada tu Zaitun. Sebab cikgu nak tengok apa yang keluar dekat skrin ni. Ni attendance lah. Cikgu dah ambil attendance. Okey. Okey. So ada soalan? Ada soalan tak? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Ada soalan? Apa-apa nak tanya? So hari ni kita belajar tentang apa dia? Bukalah awak punya kamera, cikgu nak ambil gambar. Ambil gambar semua. Campur malu pakai kamera. Ini nak nampak muka semua. Belum mandi. Belum mandi. Kita tak mandi. Kan? Buka kamera boleh ambil ni. Kalau buka kamera boleh nampak ni. Ni tak nampak ni, semua off kamera. Keluar nama AAAAN macam tu je. Macam mana? Kan? Cuba awak keluarkan kamera, nampaklah muka awak ni, boleh say hi semua. Buka kamera semua. Buka. Siapa yang ada kamera? Tak ada. Malunya lah say hi. Tak ada kamera cikgu. Pula Lisha. Apa?
Lem tipu, lem tipu. Walau Syah belum mandi ke? okey, Mic belum mandi. Syah belum ni mandi. siapa abang apa ni? Okey, cikgu tak kenal kan. Jadi boleh baru kenal lah tengok muka. Okey, baru nampak muka kan bila kita tengok macam ni. Apa tadi? Abang Muhammad apa? Abang Nama Muhammad penuh? Abang Muhammad Tak dengar. Farmizul. Abang Muhammad? Farmizul. Tak dengar. Pak Intul? Okey. So kita boleh tengok seorang-seorang muka kan. Krisha tak ada pakai kamera ke? Dia tak mandi lagi cikgu. Okay. Tak mandi. Sama belum mandi dia Apa jenis Syah. lagi? Dia simple Boleh tak belum buka kamera. Pemalu semua. Okay. So Cikgu Han, terima kasih. Okay. Terima kasih cikgu ucapkan sebab awak meluangkan masa dalam kelas cikgu. Okay. So cikgu haraplah lepas ni kalau cikgu ada buat kelas online lagi, ajak lagi ramai-ramai kawan. Okay, boleh tak ajak ramai-ramai kawan lagi? Boleh. Okay, Boleh cikgu. supaya kita boleh buat ulang kaji. Okay, so hari ni kita buat ulang kaji tingkatan 4. Kita sambung pula nanti kelas akan datang. Bab 2 pula, bab 3. Jadi cikgu akan keluarkan soalan-soalan yang popular saja. Soalan-soalan yang popular yang selalu keluar dan macam mana teknik menjawab. Okay, nanti bila cikgu dah uploadkan video ni dalam YouTube, cikgu bagi dalam grup. Awak boleh sharekan kepada kawan-kawan yang tak dapat mengikuti kelas hari ni supaya mereka pun buat latihan. Tadi ada 16 soalan kan? Jadi 16 soalan itulah latihan untuk hari ni dan cikgu nak awak baca balik, ulang kaji balik dan fahamkan macam mana teknik menjawab dalam bentuk poin saja. Dan tadi ada satu soalan yang agak tricky kan, bandingkan. Dia tak cakap secara detail kan, bandingkan. Yang itu awak fahamkan, cuba fahamkan dan cuba hafal lah jawapannya macam mana. Okey, cikgu ucapkan terima kasih kepada semua. So kelas kita habis di sini. Okey, bye-bye semua. Assalamualaikum. Selamat menjamu selera makan tengah hari. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Bye-bye. Okey, terima kasih semua. Okey.